kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana sudi hadir dalam majlis perasmian National Convention GMTP ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua Pengarah MARA, Datuk Ibrahim bin Ahmad, kerana kesudian Datuk hadir bagi merasmikan National Convention GMTP serta melancarkan pelan induk GMTP ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman hadirin sekalian, National Convention GMTP ini adalah julung-julung kalinya diadakan oleh GIAC MARA Malaysia. Tujuan diadakan convention ini adalah untuk melancarkan GMTP sebagai pelan induk transformasi GIAC MARA. Yang keduanya, mengadakan perkongsian maklumat berkaitan dasar kerajaan dalam transformasi pendidikan vokasional kebangsaan. Dan yang ketiganya, merangka plan pelaksanaan GMTP secara holistik di peringkat akar umbi. Dan yang terakhirnya, bagi mementeri kerjasama strategik yang melibatkan beberapa institusi pengajian tinggi dan badan-badan profesional. Sesungguhnya, plan induk GMTP ini akan menjadi kerangka strategik untuk memastikan GIAC MARA terus relevan dalam mengharungi cabaran globalisasi di masa kini dan di masa yang mendatang. GMTP ini telah dibentuk dengan mengambil kira program transformasi kerajaan GTP, program transformasi ekonomi yang meliputi model baru ekonomi, dan juga mengambil kira plan transformasi pendidikan vokasional serta plan transformasi MARA. Plan induk ini dirangka bagi tempoh pelaksanaan dari tahun 2012 hingga ke tahun 2020. Seramai 342 orang peserta yang hadir dalam National Convention GMTP ini. Mereka adalah terdiri daripada pengurus-pengurus besar GIAC MARA negeri, pengurus-pengurus GIAC MARA seluruh Malaysia, serta staf pengurusan di peringkat ibu pejabat dan di peringkat negeri. Mereka berada di sini selama 4 hari, bermula daripada 6 Mei hingga ke 9 Mei ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seperti kita sedia maklum, GIAC MARA telah ditubuhkan pada tahun 1986, iaitu setelah 20 tahun MARA ditubuhkan. Pusat GIAC MARA yang pertama ditubuhkan adalah Pusat GIAC MARA Jitra Kedah, iaitu pada 12 Januari 1986, dengan menggunakan bangunan pusat latihan belia yang terbiar, dengan menawarkan 4 kursus, iaitu elektrik, domestik, kayu tanggam, bengkok besi dan menerak bata. Pengambilan pertamanya adalah seramai 60 orang pelatih. Dengan perancangan yang rapi oleh pengurusan GIAC MARA serta sokongan yang kuat dari pengurusan MARA serta kerajaan, maka GIAC MARA terus berkembang sehingga ke hari ini. Bermula dari rancangan Malaysia ke-5 hingga ke rancangan Malaysia ke-10, sebanyak 231 pusat GIAC MARA ditubuhkan. Ini adalah selari dengan dasar yang ditetapkan, iaitu satu parlimen, satu GIAC MARA. Sekarang ini sebanyak 39 jenis kursus penuh masa ditawarkan oleh GIAC MARA dan seramai 14,133 orang pelatih sedang mengikuti latihan di seluruh negara. Semenjak ditubuhkan, GIAC MARA telah berjaya melatih seramai 265,092 orang pelatih dan melahirkan hampir 6,000 orang usahawan lepasan GIAC MARA. Di samping itu juga, GIAC MARA terlibat dalam menyediakan pakej latihan melalui Pakatan Bestari dengan pihak luar seperti Felda, Jabatan Kemajuan Orang Asli, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan lain-lain agensi kerajaan. GIAC MARA juga mengadakan program 3L, Lifelong Learning, program menjana pendapatan untuk basmi kemiskinan, program khas perentisan, dan program latihan Satu Malaysia. Sekarang ini juga, GIAC MARA sedang melaksanakan program bantuan rumah di bawah skim pembangunan kesejahteraan rakyat di bawah penyeliaan KKLW yang melibatkan 11,522 buah rumah dengan peruntukan bernilai RM130 juta. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan usahawan-usahawan lepasan GIAC MARA. GIAC MARA juga terlibat dalam melatih peserta dari luar negara seperti dari Kemboja, Thailand, Timor Leste, Aceh, Darfur
Khartoum dan Namibia yang melibatkan seramai 2,289 orang. Selain daripada itu, Giat Mara juga terlibat dalam berbagai pertandingan kemahiran di peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa, serta mendapat pelbagai anugerah dan pengiktirafan dari pihak penganjur. Dan yang terbaru sekali, 3 peserta Giat Mara berjaya mendapat pingat gangsa dalam pertandingan Food and Hotel Asia FHA 2012 di Singapura pada April yang lalu. Mereka yang mana pertandingan tersebut disertai seramai 2,600 orang peserta dari 65 buah negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, walaupun Giat Mara telah melibatkan secara aktif dalam berbagai aktiviti latihan kemahiran dan keusahawanan melalui berbagai kaedah dan strategi, tetapi kami di Giat Mara merasakan kerangka strategi yang jelas, spesifik dan fokus perlu diadakan. Ini bagi memastikan matlamat kewujudan Giat Mara sentiasa relevan di sepanjang zaman. Dalam plan induk GMTP ini, terdapat 7 entry point projek yang akan diberi penekanan bagi pelaksanaannya, iaitu yang pertamanya, pembangunan modal insan yang merupakan core business Giat Mara, re-engineering sistem latihan, yang ketiganya, pembangunan usahawan, yang keempatnya, program menjana pendapatan, yang kelima, Giat Mara dekat dengan rakyat, yang keenamnya, perantarabangsa, dan yang terakhirnya, rebranding of Giat Mara. Dengan adanya plan induk ini, dapatlah Giat Mara melayari baterainya bagi membantu masyarakat Bumiputera dan membantu Mara serta kerajaan dalam merealisasikan matlamat untuk melahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera dan juga untuk mencapai wawasan 2020, insya-Allah. Di kesempatan ini juga kita akan menyaksikan kerjasama strategik di antara Giat Mara Malaysia dengan badan-badan profesional serta institusi pengajian tinggi tempatan. Terima kasih kepada rakan-rakan strategik yang terdiri daripada Federation Holistic Therapist, Cisco, Labuan Shipyard and Engineering, UITM, UniKL dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu juga kita akan melancarkan media sosial Giat Mara dan mobile perno. Sebagai mengakhiri ucapan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Convention yang bertungkus lumus bagi memastikan convention ini berjalan dengan jayanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana sudi melapangkan masa bagi menghadiri majlis convention ini. Pada rakan-rakan peserta convention, selamat mencurahkan idea-idea yang bernas bagi memastikan convention yang diadakan ini memberi impak yang besar kepada kesinambungan aktiviti dalam organisasi Giat Mara. Sebagai penutup ucapan saya ingin membaca sepotong ayat Al-Quran dari surah At-Taubah ayat 105 untuk ditujukan khas kepada rakan-rakan peserta convention. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih pada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Rosli Dul di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya tiba pada saat yang dinantikan, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Ibrahim Ahmad untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan Giat Mara Transformation Program. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu Mara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudari pengacara majlis yang berhormat, yang dikasihi sahabat saya Datuk Syarudin Moin selaku pengurusi Giat Mara Sdn Berhad, yang dikasihi Kak Yam CEO, ahli-ahli pengurusan Mara, ahli lembaga pengarah Giat Mara Sdn Berhad, ramai nampak hadir petang ini, wakil dari Kementerian Pendidikan, pimpinan Giat di semua peringkat negeri, pusat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama pada petang ini di dalam majlis pelancaran Konvensyen Kebangsaan Giat Mara, Konvensyen Pelancaran Program Transformasi Giat Mara kali ini yang diadakan di Royal Chulan. Saya sebenarnya berasa teruja apabila diminta untuk meresmikan majlis kita pada petang ini. Jadi sebelum saya resmi itu, I would like to share some of the views tentang kenaan Giat ini pada pandangan dan pengamatan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah menubuhkan Giat berasaskan kepada keinsafan untuk memberi latihan pendidikan, kemahiran kepada anak-anak kita, khususnya di peringkat luar bandar suatu ketika dulu. Dalam masa lebih 25 tahun, kita telah berjaya merubah anak-anak ini daripada mereka yang tidak berkemahiran, sehinggalah sekarang ini kita telah mengeluarkan lebih 390,000 graduan daripada program Giat Mara ini. Satu pencapaian yang pada saya kita patut bersyukur, kerana inilah kejayaan kita dapat melahirkan sekurang-kurangnya anak-anak kita yang mahir dalam bidang-bidang tertentu. Yang keduanya yang ingin saya sampaikan ialah dari segi mengapa Giat ini signifikan kepada negara kita. Pernah orang bertanya saya, apa perlunya ada Giat? Kita ada IKM, kita ada KKTM, GMI, lagi besar, University Kuala Lumpur. University Kuala Lumpur is the first vocational university in this country. Kenapa kita perlu ada Giat? Dan kenapa pula Giat ini kita sebarkan ke seluruh parlimen? Kerajaan terpaksa buat satu dasar, satu parlimen, satu Giat. Itu dasar kerajaan dilalui oleh parlimen. Kenapa? Jawapannya mudah. Kerana kita tahu dalam dunia, dalam keadaan ekonomi yang begini pantas bergerak, negara kita akan berubah daripada negara yang dikatakan the production driven economy kepada service driven economy, yang mana kita memerlukan ramai tenaga-tenaga mahir, tenaga-tenaga yang kompeten di dalam industri-industri penting untuk mereka menjana pendapatan. Sebab itulah apabila saya diamanahkan untuk menajui Mara, saya berkali-kali berkhabar kat pengurusan Giat, kita ubah sedikit. Kita kalau boleh Giat ni bukan nak ambil pelajar-pelajar lepasan SPM ke lepasan tak sekolah, no, itu kita jalan. Tapi saya berpendapat Giat perlu melatih semua masyarakat Bumiputera. Saya telah menyarankan satu Bumiputera, satu kemahiran. Whatever orang tu dah ada PhD, macam Dr. Hakim ni, jadi PhD dalam engineering, dia juga boleh belajar di Giat. Belajar masak ke, kan? Bukan mesti kita nak belajar benda yang kita suka, benda kita yang kita mahir biasa. Cuba tuan-tuan fikir kalau negara ni negara maju besok yang berasaskan service driven, tak ada orang nak buat kerja-kerja yang
begitu sukar. Macam katalah nak ganti mentol lampu dalam dewan ini. Mungkin kalau kita ganti mentol mungkin RM10. Tapi bila kita ambil tangga panjat itu sudah jadi RM50. Itu kalau di rumah. Kalau di istana, di Royal Chulan misalnya, mungkin harga sudah lebih ganda. Ini yang dikatakan kita mampu merubah keadaan ini. Dan kepada masyarakat Bumiputera, katalah beliau seorang pegawai pelaksana kumpulan sokong yang gaji 2,000 sebulan. Apa salah mereka ni masuk ke GIAT waktu petang, beri dia latihan dari segi katalah servis radio TV, yang mana mungkin setahun 2 tahun mereka boleh qualified dan mereka boleh menjalankan aktiviti itu sendiri di rumah. Daripada pendapatan bulanan 2,000 dengan ada kemahiran, mereka boleh mendapat pendapatan lebih tinggi. Jadi serasilah dengan apa yang saya tengok parameter di dalam entry point ini untuk meningkatkan pendapatan. Tak apa nampak dah. Program menjanda, program giat dekat rakyat. Yang mana kalau kita tengok sekarang ini, kalau kita boleh perluaskan skim kemahiran kita di GIAT, tidak sahaja ditumpu kepada pelajar lepasan sekolah, kita juga boleh menjana pendapatan. Kita charge sedikit, apa salah? Dan inilah sebenarnya yang kerajaan mahu. Sebab itulah kalau sekolah-sekolah kan dia ubah menjadi sekolah vocational, supaya mereka boleh melakukan sesuatu. Menurut para psikologis, dia kata manusia ni dia ada 300 kemahiran pada diri kita yang kita perlu exploit. Tidak termasuk kemahiran mengumpat, tulis blog, itu tak termasuk lah. Itu cerita lain lah. Hantar potri sana sini, itu bukan. Kemahiran yang saya maksud kemahiran yang betul-betul. Macam kemahiran memasak. Sebab saya dah arahkan itu kepada pengarah pendidikan menengah kita, pelajar-pelajar MRC yang keluar tunggu result SPM, kenapa dia tidak masuk GIAT? Masuk GIAT lah. Sekurang-kurang dia boleh belajar memasak. Tak adalah besok kerja asyik tunjuk bungkus 2, bungkus 3 dan sebagainya. Kita tak nak itu. We don't want to create that society anymore. So we want to have a very good, macam tadi ada program apa tadi, child care. Kita ajar dia. Yang ini yang saya rasakan satu pendekatan yang kita cuba perluaskan. Mungkin itu Kak Yam keluaran surat khabar, dia kata satu keluarga satu kemahiran. Tak cukup. Satu insan. Jadi GIAT marah ni kita boleh buka pada semua orang. Termasuk ketua pengarah marah kalau nak belajar malam, apa salah dia belajar. Tapi jangan tak balik pula. Itu dia. Jadi saya lihat dari segi kapasiti yang ada di GIAT, kita ada 230 GIAT sekarang. Currently MARA has 502 centers. Kita ada 502 pusat. GIAT aja 230. Half of the centers goes to GIAT. Bermakna peranan GIAT ni begitu signifikan. MRSM ada 46. Pejabat MARA negeri ada 14. Pejabat MARA luar negara ada 8. GIAT ada 230 centers. Jadi kalau kita boleh kata orang leverage the knowledge that we have, we are become better. Dan inilah sebenarnya asas GIAT ditubuhkan. Sebab tu GIAT tu nama dia Gerakan Insaf Anak Tempatan. Jadi kita ni anak tempatan yang dah insaf, kita kena buat lah. Tak perlu lagi kita nak pening kepala. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, jangan saja target kepada orang yang anak-anak. Itu memang kita target. Yang lain kita boleh leverage kita punya knowledge dan skill that we have. Sekali lagi yang saya ingin share sedikit di sini ialah dari segi, oleh kerana kita nak melahirkan insan yang kompeten, kita jangan lupa values, nilai dia. Yang ini saya ingat semua orang dah tahu. Kita nak bukan saja dia bekerja dengan baik, dengan mahirnya, tetapi sikap dan perilaku juga baik. Okey, fair enough. Tetapi untuk melahirkan orang ini, orang GIAT sendiri. Ini yang saya nak cakap. Kalau kita nak produce the excellent student, the GIAT people, the teachers, the managers, you must be also excellent. Sebab itulah saya sendiri memang mengutamakan training, latihan pada warga kerja MARA sendiri, termasuk GIAT. In fact, saya suruh pergi belajar sampailah ke tinggi mana. Tahun ini pun saya kata hantar proposal kat saya yang nak buat mastersnya, yang nak buat PhD-nya, yang nak buat
craftsmanship, kita bagi. Saya tunggu ada cadangan je saya luluskan. Saya nak staf giat ini berada satu tahap kemahiran yang orang tidak boleh pertikaikan. Walau dia ada masters, dia ada PhD, dia juga pergi buat craftsmanship. Jadi dia tahu. Dia tahu sendiri. Mana kalau aircon tu dia repair sejuk. Walaupun dia maybe tidak belajar DYDX tapi airconnya sejuk. Kita tak nak dia pakar dalam matematik tetapi aircon panas juga. Kita on that. So yang ini kita memang bagi, dan saya di peringkat pengusaha murah tidak pernah menolak cadangan-cadangan yang dibuat oleh GIAT. Jadi pembangunan modal insan dalaman ini yang GIAT punya sendiri, it must be enhanced. Saya nak tahun ini kalau boleh, mungkin Haji Azmi dia. Haji Azmi tadi, lawyer ada. Okay. Put some money for GIAT trainers. Tahun lepas kita hantar ke mana? Rosenberg, apa nama tempat? Tahun ni hantarlah lebih sikit. Jerman kita hantar, Japan kita hantar, Korea. Jadi biar di kampung-kampung ni juga dapat. Siapa yang ajar awak? Cikgu Wali. Cikgu Wali train mana? Train kat Europe. Lain sikit dia punya bunyi. Dia ada punya value dia. Yang ini, as far as Mara is concerned, we are not tolerate with that. We are going to send you. Di samping itu juga kita nak peningkatan kejaya. Yang ini kena berunding lah peringkat board. Mungkin board boleh tengok skim perkhidmatan dan sebagainya. Dan tentukan, baru-baru ni pun untuk kerajaan mengumumkan kenaikan 13%, GIAT juga kita luluskan naik gaji itu.